Assalamualaikum dan hai kepada semua followers Pak Emma. Bersama dengan saya Fatih dalam sesi live Bincang Sehat #Duduk Rumah. Sepanjang bulan Oktober ini, kami siarkan video-video perkongsian dari pakar pilihan Pak Emma. Istimewanya minggu ini, live Pak Emma sedikit berbeza sebab kita bersiaran bersama dengan pakar-pakar berkaliber dari hospital yang terpilih untuk jenama pilihan Pak Emma tahun ini. Jadi, bagi semua followers Pak Emma yang bersama kami hari ini, teruskan bersama kami ke hujung sesi live dan share banyak-banyak. Okey, tag rakan anda. Okey, so sekarang bersama dengan saya hari ini adalah Dr. Maiza. Dr. Maiza ni saya rasa kalau saya tak perkenalkan pun followers Pak Emma pun memang dah kenal lah. Memang familiar sangat dengan doktor kita, Dr. Maiza, konsultan ONG daripada Prince Court. Hai doktor, sihat doktor? Hai, sehat Alhamdulillah. Pagi sihat? Sihat, Alhamdulillah. So doktor, topik kita hari ni kita nak bincangkan tentang susu sikit. So perlu ke tak sebenarnya milk booster ni doktor? So sebagai seorang ibu lah, kalau kita nak ambil milk booster untuk tambah susu badan, sebenarnya perlu atau tak, ataupun sebenarnya teknik penyesuaian kita yang salah? Okey, ni soalan ni memang apa orang kata soalan favourite kan? Perlu Mhm. ke? Sebab bila kita fikir kena ada milk booster, dah jadi susah pula nak breastfeeding. Sebenarnya breastfeeding penyusuan susu ibu ni sangat mudah. Okey, dia orang kata perlu 2P, permintaan dan penghasilan. Maksudnya permintaan baby dan penghasilan daripada ibulah kan, basically. So cycle dia macam tu. Jadi bila Fatin tanya perlu ke milk booster ni, sebenarnya pada pandangan saya sendirilah, Mhm. bila ada PNP, permintaan dan penghasilan, tak perlu pun milk booster. Apa yang ibu Mhm. perlukan ialah pemakanan sihat. Maksudnya cukup Mhm. makanan tu dalam apa yang dia ambil dalam hidangan breakfast, lunch, dinner, kemudian ada in Mhm. between tu ada meal kan, semua tu perlu cukup khasiatnya. Suku separuh. So suku protein, suku karbohidrat, dan yang selebihnya adalah buah-buahan dan sayur-sayuran. Dalam buah-buahan dan sayur-sayuran tu memang banyak, not just mineral je kan, dia banyak juga air. Okay, air sebenarnya yang paling penting. Jadi bila kita sebut tentang booster ni, maksudnya kita nak boost ataupun nak merangsang penghasilan susu yang banyak. Okay, memang tak dinafikan ada makanan yang boleh apa kata merangsang penghasilan susu. Setiap ibu nanti kan bila dia dah dalam proses penyusuan, dia start ambil certain food ataupun minum air banyak, dia akan jumpa dia punya food booster dia sendiri. So sebenarnya kan walaupun kat luar dekat pasaran tu banyak je jual food booster ni, tak diperlukan penambahan tu. Sekiranya ibu tu sendiri pengambilan dia cukup dah daripada orang kata nutrition yang original ataupun yang asli, tak perlu pun yang di manufacture, yang dibuat. Itu pandangan saya lah. Okey, mungkin ada certain ibu tu ada masalah sikit, mungkin dia lambat sikit memulakan proses penyusuan dan ada terganggu sedikit proses penyusuan tu ataupun lactation proses tu. Jadi doktor boleh bantu sebenarnya dengan sedikit booster daripada ubat-ubatan seperti domperidone ataupun Maxlon, di mana kesan ubat ni dia, tapi tak seperti tadi, yang penting PNP, penghasilan dan permintaan dari bayi itu sendiri. Macam saya sendiri saya memang tak ambil apa-apa suplemen tu, yang penting pemakanan tu sihat dan saya minum memang air banyak. Okay, kalau naturally kita berat katalah contoh 48 kilo, mungkin keperluan harian kita untuk air basically dalam 2 hingga 2.5 liter semasa menyusu. Ikut body size ibu tu sendiri. Alright. Dan dia tak ada masalah lain lah, contoh tak ada masalah sakit jantung yang memerlukan restriction fluid tu. Jadi dia boleh ambil air yang banyak. Bila air banyak dan pemakanan sihat, cukup dah untuk menghasilkan susu tu. Okay. So kalau Fatih tanya perlu ke, saya akan menjawab sebenarnya tak perlu milk booster yang ada di pasaran yang dijual dalam bentuk apa-apa tu yang dah Segera lah. diproses. Mhm. Kalau nak ambil pun boleh ambil yang natural. Okay, banyak Mhm. ada yang kita panggil galactogurt. Okay, ataupun Mhm. makanan-makanan yang boleh menghasilkan ataupun merangsang penghasilan susu. Semua ambil secara natural. Kan? Okey, so doktor, sekiranya mak-mak ni tak perlulah beria nak beli yang segera sebab Yes. semuanya boleh dapatkan dalam real food Dalam kan doktor? yes. Macam Okey. lobak putih, sayur-sayuran hijau, semua tu banyak vitamin. Lepas tu yang paling terkenal sekali kita panggil apa tu, fenugreek. Okey, itu Aha.
halba kan, okey, dalam bentuk apa orang kata natural kalau kita nak ambil pun, tapi dia ada side effect dia juga tau, so Oh, ya ke? berhati-hati bila ambil. Ya, macam ni Ah. pengalaman kawan-kawan lah, dan juga menurut apa orang kata saintifik, bila dia ambil tu dia boleh menyebabkan period jadi tak betul sikit. Kadang-kadang period boleh jadi banyak, kadang-kadang period boleh delay. Alright, itu side effect kepada wanita kalau dia ambil berlebihan. Kalau ikut recommendation ni lebih kurang 3 sudu kecil je sebenarnya kalau nak ambil tu. Kalau lebih tu memang ada side effect. Dan in fact ada rakan saya, dia pun lactation counselor, dia ambil Phenogrip, dia nak cuba sebenarnya dalam bentuk campuran susu. Alright, so dalam susu bila dia ambil tu dia rasa macam nak hitam, dia berdebak-debak. Itu antara kesan yang mungkin ibu-ibu tak tahu ataupun tak perasan. Jadi be careful of what you take. Basically ambil natural je. Tak payah buat. Yang penting air cukup, makan cukup, insyaAllah. Kita maintain PNP tu kan, permintaan dan penghasilan. Supply and demand tu lah. Betul tu doktor. So maknanya ada juga ibu-ibu yang obses ambil milk booster ni tanpa dia sedar sebenarnya boleh mendatangkan bahaya kan doktor pada kesihatan dia. So doktor, boleh tak doktor terang macam mana produk milk booster ni sebenarnya dia boleh tambah susu? Betul ke tu? Okey, saya rasa campuran di dalam milk booster ni. Milk booster ni ada macam-macam, ada yang dia letak dalam susu, ada yang buat dalam bentuk cookies kan. Itu yang apa orang kata telah diproses. Ada yang dalam kapsul. So bila dah diproses, kita tak tahu apa yang dicampurkan ke dalam bahan original galactogurt ni yang boleh merangsang penghasilan susu. So bila dah campurkan tu kita tak tahu dia punya tindak balas dia. Dan tak ada kajian klinikal yang apa kata menyeluruh. Bila dia kata okey, ambil bahan yang dah diproses ni dalam bentuk contoh kapsul lah kan, kita boleh menghasilkan susu, dan tak ada kajian tu. Lepas tu kita tak tahu pula apa kesan dia. Okey, kesan mungkin jangka masa pendek atau jangka masa panjang kepada sistem tubuh ibu tu sendiri. Sebab tu saya sentiasa pesan kepada pesakit saya, ibu-ibu di bawah rawatan saya, untuk suplemen ni ambil bila perlu je, bila dalam keadaan tertentu sekiranya memerlukan. Kalau tidak, apa yang kita ambil tu, apa yang kita makan, sekiranya orang kata berhasiat dan ikut orang kata suku-suku separuh tu cukup dah. Tak perlu pun. Tak perlu pun. So kita kalau kita nak tahu apa yang kita ambil tu selamat atau tidak, sebaiknya tengok kajian klinikal lah. Minta maaf kalau salah cakap ni, tapi bukan testimoni sebenarnya. Alright? Kajian klinikal tu penting. Okey, doktor, ada tak cara semula jadi sebenarnya yang kita boleh tambah susu? Tak perlu pun nak cari milk booster segera ke? Apa yang kita ambil hari-hari tu kan, especially air kosong pun dah cukup. Ada orang mungkinlah dia rasa kena minum air manis sikit tu. Ada orang ambil Horlicks, ambil Milo, tapi sebenarnya bagi saya makanan yang sihat tu dah cukup dah untuk boost susu tu, dan dia maintain rangsangan kepada bayi. Maksudnya PNP tadi, permintaan dan penghasilan. Bila dia keep on bagi kepada baby susu kan setiap 2 jam, contoh baby yang baru lahir tu selang 2 jam, ataupun breastfeeding on demand. Alright, bila dia minta penghasilan susu tu dia bagi signal. Alright, bila baby hisap je dia bagi signal pergi ke kita punya brain. Okay, brain pun akan keluarkan hormon, orang panggil love hormone tu, oxytocin dan lagi satu prolactin. Itu semua merangsang penghasilan susu. Jadi as long as kita maintain kata cara penyusuan yang betul lah, latching tu betul, insyaAllah susu tu sentiasa dia takkan stop. So sebenarnya teknik penyusuan yang betul teknik pun sangat penting. Pun kena tahu kalau tengok baby baru lahir, kita gambar ni kan, tengok berapa banyak ni tu kan, sebesar biji guli je kalau baby tu baru lahir perut dia. Alright, kemudian bila dia masuk 3 hari tengok macam bola pingpong, kecil je kan. Kemudian bila dah 10 hari barulah macam besar sikit, telur ayam kan. So sebenarnya susu, baby tak perlu banyak pun. Okay, so doktor, ada tak sebenarnya mak-mak ni susu dia ada je tapi dia tetap susah nak keluarkan dan kemudian dia ambil milk booster. Sebenarnya tak perlu pun milk booster, sebenarnya susu dia ada je. Ada tak sebenarnya doktor macam tu? Ada je sebenarnya, dia is your mindset lah basically. Okay, sebab dia rasa
bila baby dia nangis je ataupun dah bagi susu dah lepas tiba baby tu macam menangis lagi, macam tak puas orang kata kan. Itu biasalah ibu-ibu. Nanti mak mentua pun tegur. Tu baby nangis tu tak puas tu susu. Tak puas susu tu. Tak cukup susu tu. Sebenarnya banyak benda yang kita kena check bila baby nangis. Dia ada cue apa orang kata cara dia nangis tu. Ada dia nangis tu sebenarnya perut kembung, ada dia nangis mungkin sebab nak tukar pampers kan, dah pampers tak basah. So ada nangis tu mungkin position ibu letak baby tu, dia tak selesa pun dia nangis juga. Ada tu dia dah breastfeed tapi dia tak burpkan baby, kan, dah bagi susu tak burp, baby pun rasa tak selesa pun nangis juga. Jadi tak spesial nangis susu, it's not equal to that. So maknanya ibu ni pun kena peka jugalah perubahan baby dia. Lepas tu dia kena apa orang kata mindset dia tu kena betul sikit. Nanti kan penyusuan ni dah jadi orang kata mahal pula. Kita nak ada exclusive breastfeeding. Ni dah jadi expensive breastfeeding pula. Kan semua kena beli booster lah, all this makanan. So sebenarnya apa yang kita ambil dah cukup dah. I'm talking from my experience lah basically kan. Saya memang tak ambil apa-apa, memang jenis malas pun nak ambil supplement. Tapi saya pastikan saya cukup sayur, saya cukup buah-buahan, protein, karbohidrat. Makan memang tak ada orang kata apa, orang kata mengikut yang disarankan lah. Of course yang sihat lah, tak adalah ambil McDonald kan, kafein, itu memang saya stop. Okay, doktor, ada tak ataupun boleh tak doktor share, ada tak jenis-jenis makanan yang boleh, yang real food yang boleh membantu membanyakkan susu ni? Okay, banyak yang saya kita masukkan dalam golongan tadi apa kata kategori galactogurt yang boleh merangsang penghasilan susu selain daripada fenugreek tadi yang terkenal tu, lobak putih, sayur-sayuran hijau, buah-buahan, apa lagi, air, memang air kena banyak lah. Basically air is the main point lah. Alright, susu kalau ambil pun ambil susu biasa, susu segar basically. Alright, tak perlu pun yang dicampur. Ini pendapat saya lah. Dengan dicampur bahan-bahan yang kita pun tak tahu kesan dia kepada baby dan kepada ibu. Kemudian apa lagi ya, carrot kan, sayur-sayuran hijau lah sebenarnya banyak penghasilan susu. Alright. So banyakkan makan sayur, banyakkan minum air kan, air masak doktor sebenarnya. Jangan orang kata sibuk nak turunkan berat badan cepat sangat, jangan risau. Bila kita bagi susu, alright, kita breastfeeding, kita punya metabolism memang very memang optimum. So dia sentiasa membakar kalori. Okay, so ibu yang menyusukan sebenarnya lebih cepat penurunan berat badan dia lebih cepat to go back to pre-pregnancy weight dia as compared to those yang tidak berapa menyusukan secara eksklusif. So ibu tak payahlah orang kata apa diet sangat ketika tempoh especially the first 2 to 3 months lepas bersalin kan. Pantang apa diet takut nanti berat badan susah nak ni kan. Sebenarnya breastfeeding tu sendiri is the booster untuk kita bakar lemak. Yang penting makanan sihat. Betul tu, tak adalah makan fast food je manjang kan doktor. Cheat day boleh lah kot sekali-sekala. Betul. So doktor, macam doktor mention tadi, ada ibu-ibu yang nak kurus cepat. So ada setengah ibu ni mungkin dia tak nak gemuk lah, macam nak diet lah. Jadi dia pun ambil diet yang mengejut untuk kurus, tapi at the same time dia menyusu. So ada bagi efek tak pada baby tu? Memang dia akan bagi impact kepada penghasilan susu tu. Bila kita macam force ourselves to berdiet, orang kata nak kuruskan badan ni kan. So it's not just about kita punya physical stress kepada badan, tetapi juga mental stress. So kita pun faham, bila stress je memang penghasilan susu akan start turun. Tambah pula kita diet, certain makanan pun kita tak nak ambil. Alright, contohnya kita ambil protein je, karbohidrat tak ada. Macam mana bayi ni nak membesar dan berkembang mengikut carta yang kita sarankan. So still kena ambil protein, karbohidrat dan buah-buahan dan sayur-sayuran. Alright, so jangan kata restrict certain food sahaja. Dia kena seimbang. So senang kata memang kena makan makanan yang seimbang kan doktor. Okay, so doktor, mungkin ada ibu yang cakap milk booster yang saya try ni memang terbukti berkesan oleh kajian saintifik lah, katanya segera. So ada tak doktor milk booster yang betul-betul terbukti berkesan oleh kajian saintifik? Ni so far menurut apa orang kata pembacaan saya, kajian saya dan juga rakan-rakan lactation counselor lah, sebenarnya tak ada pun satu food yang terbukti secara orang kata strong evidence makan ni definitely akan susu terus naik banyak.
Tak adalah satu paper yang strong kata mengatakan dah terbukti berkesan. Adalah small study, dia akan kaitkan contoh yang paling famous is Phenogreek lah. Dia akan kaitkan boleh menambahkan perasaan susu semua, tapi it is not without side effect. Adalah sedikit side effect ni kalau pengambilan tu berlebih. Saya rasa dari segi pemakanan ni ambil lebih ke, so kita ambil yang secukupnya in moderation. Itu yang sebaiknya. Okey, doktor, mungkin ada tambahan ataupun mungkin ada nasihat yang doktor nak sampaikan pada ibu-ibu yang memang menyusu secara eksklusif tapi rasa susu dia tak cukup, lepas tu dia rasa macam nak try semua milk booster segera yang ada tu untuk menjayakan orang kata 2 tahun penyusuan tu, ada tak doktor? Okey, ini my personal opinion lah. Okey, berdasarkan pengalaman saya sendiri. Anak first, second, third saya I would say saya hanya berjaya dapat 6 month eksklusif tu, and then after that orang kata in a way fail lah kan, gagal. Tapi my last one ni saya berjaya menyusu sampai 3.5 tahun. 3 tahun setengah, okey? 3 tahun setengah sampai nak masuk 4 tahun, sampai saya pun cakap adik cukup lah. Adik dah besar. Alright, macam mana saya buat? Okey, saya tak ada ambil milk booster ni, orang kata tak perlulah nak spend so much on that. Tapi time saya dengan anak saya. Alright, the bonding actually memenuhi PNP, permintaan dan penghasilan pemakanan sihat. Saya memang minum air banyak lah. Actually lebih 2 liter kot satu hari tu, tumbler 1 liter sampai kadang-kadang sampai 3 bekas yang warna tadi. So I drink a lot of clear fluid basically. Air kosong je. Okay, saya taklah really ambil like Milo ke anything yang manis-manis. Okay, and then saya memang suka makan sayur-sayur. Sayur hijau. Alright, okay. Ini semua, this is not just on my testimony, ini memang dah terbukti. Cara pemakanan semua dah cukup dah. And mindset lah sebenarnya. Okay, kalau kita tengok baby kita pun macam lepas susu dia tidur, dia lena, tak ada nak kerap terjaga kan. Itu dah salah satu cue apa tanda yang penyusuan tu dah cukup dah. Okay, so ibu kena confident sikit. Jangan apa orang kata, how to say the words, terpengaruh lah dengan trend masa kini yang okay, bila breastfeeding you have to have this semua kan. Then you kena ambil all this booster lah, supplement ke apa, certain thing yes perlu, tapi kebanyakannya is more to natural resources kan. So saya kata exclusive breastfeeding bukan expensive breastfeeding. Betul tu doktor, sebab kalau kita tengok kan masa zaman nenek moyang kita dulu pun semuanya real food juga kan, so diorang ambil real food juga sebab dulu pun tak ada lagi susu lain selain susu ibu. Jadi diorang pun boleh menjayakan susu ibu, betul kan doktor? Betul. Saya rasa kita susah sikit ni sebab banyak stress kot. Betul, stres. Ikut zaman, makin lama makin sibuk, makin stres. So dia macam bagi efek lah pada ibu-ibu ni kan. Jadi bagi ibu-ibu ni pula nak mempercepatkan ni, dia nak cepat ambil lah. Nak cepat. Apa orang kata, hasil kena cepat. Okey, top je lah. Betul. Okey doktor, mungkin ada sepatah dua kata untuk akhiri kita punya live hari ni. Dah saya rasa dah sampai ke penghujungnya. Okey, untuk ibu-ibu yang baru melahirkan, paling penting sekali niat nawai itu daripada awal masa mengandung tu mesti dah niat saya nak susukan bayi saya eksklusif 6 month breastfeeding, kemudian sambung pula 2 tahun. Okey, tetapkan niat tu, make sure you complete your PNP permintaan dan penghasilan. Okey, insyaAllah bila breastfeeding tu latching pun betul, baby pun sentiasa on demand minta susu, penghasilan akan terus ada. Okey, takkan stop. Kalau boleh kurangkan stres sebab stres mempengaruhi penghasilan susu, dan yang penting ibu bapa-bapa daddy, papa-papa kat luar sana tolonglah support ibu-ibu yang berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk anak-anak generasi masa depan kita. Betul, saya setuju. Support daripada suami pun penting kan doktor, sangat-sangat penting sebab kalau suami tak support adalah kesianlah isteri yang menyusu siang malam anak tu kan doktor. Okey, terima kasih banyak-banyak Dr. Maizah Tusimin daripada ONG, Dr. ONG daripada Prince Court Medical Center. Terima kasih sebab sudi bersama dengan Pak Emma dan juga followers Pak Emma sharekan tentang tajuk susu sikit perlu tak milk booster. Terima kasih banyak-banyak doktor. Take care doktor, saat-saat CMCO ni. Okey, terima kasih banyak-banyak. Okey.
Okey, bagi followers Pak Emma yang mana tak sempat nak tengok full live kita hari ini, jangan risau, nanti dah habis live, boleh ulang balik, boleh dengar balik apa yang Dr. Maiza dah sharekan untuk kita, okey. Okey, so setakat itu saja hari ini, kita jumpa lagi next live. Okey, Assalamualaikum dan bye.